Okay, salam sejahtera. Kita akan bincangkan modul 13.4. Okey, ini handout yang kita terima, yang saya bagi awak untuk handout ini. Okey, topik ini tentang ubat-ubatan dan bahan kosmetik. So, kita boleh bahagi pada dua bahagian untuk hari ini. Kita selesai ubat-ubatan dulu, bahagian kosmetik kita bincang minggu kelas seterusnya. Okey, so di sini topik ini bukan lagi kita nak tahu jenis ubat saja. Kita kena ada nama ubat itu sekali. Okey, itu sebab dia ejaan semua amat penting untuk topik inilah. Ubat merupakan bahan kimia yang digunakan untuk bahan kimia digunakan untuk merawat atau mencegah suatu penyakit. Merawat atau mencegah suatu penyakit. Itu kita perlu ubat lah. So, pengelasan ubat di sini ada dua kategori sahaja. Satu kita panggil ubat tradisional. Satu lagi kita panggil ubat moden. Ubat moden selalu ni pil yang kita makan lah. Okey, Panadol semua itu sakit pergi jumpa doktor di klinik, dia akan bagi ubat. So, semua jenis ubat yang diberi itu adalah kategori ubat moden. Okey, apa itu maksud ubat tradisional? Ubat tradisional, ubat yang tidak diproses. Ubat yang tidak diproses secara kimia. Tak diproses secara kimia. Maksud dia kita guna secara terus. Okey, guna secara terus lah. Tak payah proses jadi pil apa. Okey, cuma cara guna itu kena tahu jugalah. Contoh, you kata ginger, halia. Macam mana nak pakai halia? Okey, rebus jadi air ke. Okey, itu kaedah yang sesuai lah. Okey, sebab dia tidak diproses secara kimia. Okey, jangan kata saya guna halia itu secara makan macam apple. Okey, tak boleh lah, mana makan halia macam apple tu. Okey, so kita kena cara dia, contoh rebus jadi air macam itulah. Okey, sumber ubat diperoleh daripada sumber semula jadi, natural. Okey, daripada sumber semula jadi. Itu ubat tradisional. Nanti saya bagi contoh di bawah, ada terlalu banyak ubat tradisional, tapi kena fahamlah ubat tradisional tiada clinical, tak ada investigations, dia hanya turun-menurun, contohnya daripada nenek datuk, okey. Dia tak ada satu kajian yang telah diluluskan lah, macam ubat yang kita pakai hari ini. So, ubat moden, ubat yang disintesis melalui tindak balas kimia. Okey, dan terbukti berkesan terhadap sesuatu penyakit. So, itu ubat yang disintesis. Nanti kita ada mewajarkan, maksud dia kita perlu justify kegunaan tradisional lebih baik ke moden. Tapi dia tak ada kata satu ubat itu lebih baik dari ubat mana, tak ada. Dia masing-masing ada kebaikan keburukan dia. Okey, nanti kita lihat. Okey, ini pengelasan ubat ada dua lah, tradisional dan ubat moden. Okey, di bawah tradisional kita tak buat jenis-jenis tradisional, tak buatlah. Kita hanya bagi contoh dan fungsi sahaja. Okey, contoh halia. Halia dah terbukti satu jenis ubat tradisional. Okey, so menyingkirkan angin dalam badan, remove gases in the body. Okay, it's not wind. Okay, gases in the body. So ada terlebih gas dalam badan boleh dikeluarkan, menyingkirkan guna halia saja. Tak payah pergi makan ubat. Okay, mencegah selesema. Okay, ejaan selesema tu pastikan betul lah. Dia selesema. Okay, kalau kita cari kamus kan mana-mana, ejaan dia selesema. Tapi kita selalu kata selesema. Okay, flu. Okay, so itu mencegah selesema boleh guna halia saja. So selesema ini tak payah selalu makan ubat lah. Okay, minum air halia pun boleh. Okay, membantu memanaskan badan. So ini very hot lah. So kalau tiap-tiap hari you makan halia, contoh goreng halia, sini goreng sana goreng, semua halia, so badan awak akan panas. Okey, dia akan sangat panas. Okey, so itu membantu memanaskan badan. Itu fungsi halia. Salah satu jenis ubat tradisional. Okey, kedua, ginseng. Ini banyak ada Korea punya kan, makanan Korea banyak suka ginseng. Okey, ginseng membina pertahanan badan terhadap jangkitan. So for immune system punya,
So ginseng dia boleh tahan, okay, pertahanan badan kita. So boleh membina immunity lah. Okay, merendahkan tekanan biasa, darah dan paras kolesterol. So ini dah terbukti ada berkesan untuk merendahkan tekanan darah dan paras kolesterol. Ginseng, okay. Lidah buaya, aloe vera, okay, merawat penyakit kulit. Okay, selalunya kita pakai bila kulit tu terbakar lah, sunburn ke, okay, terbakar sikit-sikit. So kita akan melegakan luka pada kulit akibat terbakar guna lidah buaya. Okay, tapi jangan fikir, oh confirm boleh benar lidah buaya. Kalau terbakar tahap 2, tahap 3 contohnya, kulit dah terkeluar, dah nampak apa, daging kan, dah nampak otot semua, takkan nak letak lidah buaya, mestilah pergi hospital. So itu yang saya sebut, dia tradisional, dia tiada melalui kajian apa-apa. Tapi memang didapati berkesan pun sebab certain chemical di dalam lidah buaya itu boleh digunakan untuk merawat penyakit kulit. Maksudnya bukan seluruh benda itu. Macam ginseng kan. Certain chemical dalam ginseng boleh membina pertahanan badan. Okay, tapi kita makan, kita tak tahu nak pilih mana. So kita makan sup ginseng itu. Okay, macam itulah. Okey, seterusnya asam jawa. Okey, temarin, jus buahnya dapat melegakan batuk. Ini terbukti ada asam jawa melegakan batuk, mencerahkan kulit. Okey, ini antara fungsi untuk asam jawa. So itu sudah dikategorikan sebagai ubat tradisional. Okey, bawang putih. Ini memang terbukti bawang putih bagus merawat tekanan darah tinggi, okay, mencegah kanser. Okay, ini berkesan, terbukti berkesan. Okay, bawang putih memang bagus punya. Okay, kalau siapa suka makan bawang putih itu teruskanlah sebab ingredient yang ada chemical dalam bawang putih itu memang bagus, merawat tekanan darah tinggi, mencegah kanser. Okay, serai. Serai itu apa? Lemongrass. Okay, lemongrass merawat batuk, sakit sendi, sakit kepala. So lemongrass ini banyak fungsi dia. Antara ubat tradisional yang bagus lah. Boleh guna untuk letak dalam minyak pati tu, lemongrass. So kita hidu, boleh hilang sakit kepala, okay? Hilang batuk, sakit sendi. Ini serai. Okay, so bahagian pertama kita ceritalah ubat tradisional. Ada contoh dia. Okay, ada contoh dan ada fungsi dia. So setiap ini saya letak dua sajalah, dua atau satu saja, okay, untuk meringkaskan, okay, beban untuk hafal. So at least you tahu ada halia, ada ginseng, you boleh bagi contoh ubat tradisional dan setiap contoh itu boleh memberi fungsi dia. Okay, ini dah cukup untuk bahagian ini, ubat tradisional. Okay, sekarang kita masuk ubat moden. So ubat moden di sini kita perlu tahu jenis dan contoh. Kena bahagi dengan bagus lah. Apa jenis dia. Dan setiap jenis ada contoh dia. Dan cara penggunaan dan kesan sampingan dia. Kita akan cerita di sini. Kesan sampingan ubat tradisional ada. Tapi kita tak cerita di sinilah. So untuk ubat moden memang terbukti ada kesan sampingan dia. Okay? Ubat tradisional pun ada kesan sampingan dia. Contoh, dos tak betul, kerosakan hati, itu kesan sampingan dia. Contoh, ginseng makan banyak-banyak, nanti kita punya hati tak dapat nak detoksik benda yang tak sesuai untuk badan. So, itu antara kesan sampingan. Cuma, tradisional pun tidak dibukti melalui ujian klinikal. Maka, kesan sampingan pun tidak dapat dilihat dengan dikaji dengan betul. Tapi, ubat moden memang melalui tindak balas kimia, melalui ujian klinikal. So kita perlu, dan kesan sampingan dia pun kita tahu. Okay, so kita ada kaji apa kesan sampingan dia. Okay, ini antara benda kita perlu tahu. Okay, kategori yang pertama, jenis ubat yang pertama, kita panggil analgesic. Nama dia analgesic. Okay, analgesic tu sebenarnya ubat tahan sakit. Okay, antara analgesic yang kita ada, ini contoh dia, aspirin, paracetamol, codeine. Kita ada 3 saya nampak dalam silibus tingkatan 5. Aspirin, paracetamol, codeine. Paracetamol semua orang tahu.
Panadol. Sakit dia Panadol. Okey, ubat sakit tahan sakit tu salah satu Panadol lah, paracetamol. Okey. So fungsi dia apa? Okey, fungsi dia contoh aspirin dan paracetamol melegakan sakit dalam keadaan sedar. Okey, memanglah kalau kita sedar kita makan Panadol. Kalau ada koma macam mana nak guna Panadol, betul tak? Tak boleh telan apa. Okey, aspirin, paracetamol melegakan sakit dalam keadaan sedar. Okey, ini dua ini ubat ni. Kemudian kita ada Codeine melegakan sakit, rawatan batuk dan rawatan cirit-pirit. Sama, melegakan sakit juga. So kategori analgesic sebenarnya ubat tahan sakit. Okey Cara penggunaan dan kesan sampingan dia perlu diambil mengikut perkataan ini penting. Preskripsi doktor. Maksud dia doktor yang bagi tahu dos dia berapa you kena makan. So itu maksud preskripsi doktor. Okey, semua ubat moden banyak perlu diambil mengikut preskripsi doktor sebab kesesuaian setiap orang lain. Okey kadang-kadang ada orang underweight. Underweight Panadol tak boleh makan 2 biji. Kalau underweight dia sebiji je. Itu maksud preskripsi daripada doktor lah. Okey ada orang ada masalah gastrik. So perlu ikut nasihat doktor untuk makan ubat tak boleh sama macam orang lain. Ada orang malnutrition. Macam pernah ada orang asli malnutrition. So dia tak boleh makan ubat sama dos seperti orang normal punya. Bahaya Okey, kedua, so ada satu case ini cerita dia lah. Aspirin bersifat asid tidak sesuai bagi pesakit gastrik atau kanak-kanak kerana dapat menyebabkan ulcer perut. Maksud dia stomach sudah luka lah, injured dalaman, berdarah dalaman, so nanti dia akan jadi ulcer. Okey, so ini contoh aspirin. So bukan suka-suka boleh makan aspirin itu sebab kalau you ada gastrik dia tak sesuai. Kanak-kanak pun tak sesuai. Okey ini contoh kesan sampingan dia. So kita letak di sinilah. So knowledge ini perlu untuk jawab soalan nanti. Biasalah. Okey, kedua, apa yang melebihi dos? Paracetamol melebihi dos dapat menyebabkan kerosakan hati. Semua ubat kalau lebih dos dia akan mengakibatkan kerosakan hati sebab hati tempat untuk detoksik. Semua toksik badan dia akan detoksik di hati kita. So kalau hati you bagi ubat banyak, hati awak akan rasa beban dan mengakibatkan kerosakan hati, dia akan jadi keras. Okey. So jangan suka-suka makan ubat sebab dia akan jadi beban kepada hati dan last hati kita rosak. Okey so paracetamol melebihi dos. Okey, kemudian Codeine menyebabkan berasa mengantuk. Okey, dia ada unsur mengantuk di situ, ada chemical rasa gantuk. So bila nak bawa kereta, makan paracetamol saja. Contohlah kalau ada nak pakai ubat tahan sakit. Okey, Codeine rasa mengantuk. Bila mengantuk kita tak boleh memandu, bahaya. Okey, so ini antara jenis ubat yang pertama. Macam sebelum 13.3 kita ada bahan tambah makanan, ada pengawet, penstabil, macam itulah. Ini jenis pertama kita panggil analgesic. Okey, jenis kedua kita panggil anti-microbe. Okey, anti-microbe ini dia ada 3 kategori. Ada 3 contoh kategori lah. Okey, kategori yang pertama kita panggil antibiotik, antiseptik, disinfektan. Kita ada 3. Okey, so sini senang dia. Ini kategori anti-microbe ini, jenis anti-microbe dia ada 3 lah. Okey, semua berkait dengan bakteria. Semua berkait dengan bakteria punya. Yang pertama antibiotik berkait dengan bakteria juga. Contoh dia ada penicillin, streptomycin. Ini saya cari dari buku teks ada. Okey, kalau kita makan you pergi ubat antibiotik doktor bagi, contoh yang terkenal macam amoxicillin. Okey, amoxicillin selalunya kita dapat daripada klinik. Itu semua antibiotik. Antibiotik ini dia berkait dengan bunuh bakteria punya. Antibiotik membunuh atau merencatkan pertumbuhan bakteria. Kalau kita dijangkit bakteria, so kita kena mula antibiotik. Okey, kena mula guna antibiotik sebab untuk bunuh bakteria dan pertumbuhan bakteria itu. Selalunya sesama ke batuk ke semua bermula daripada virus.
kebanyakan bermula daripada virus. Tapi bila bermula dengan virus, dia masuk badan kita, antibody kita akan melawan virus itu. Dan kebanyakan sistem pertahanan kita akan menang. So bila sistem pertahanan kita menang, virus itu dah tak ada lah. Atau boleh tahan 3-4 hari. So virus itu dah tak aktif. So badan kita pun dah okey. Tapi masalahnya bila kita kena virus, mula sesama dengan virus, badan kita memang akan sembuh juga. Tapi waktu kita sembuh, immune system kita dah weak. Sudah lemah antibody kita sebab lawan virus. Maka di situlah mula jangkitan bakteria. So bila jangkitan bakteria, kita kena mula antibiotik. Sebab kita dah susah nak fight bakteria itu. Sebab badan dah lemah. Okey, so antara tanda-tanda yang tahu ada bakteria ke tak jangkitan dia untuk flu tu. Okey, tengok kalau berwarna kuning punya, hidung berair warna kuning. Okey, yang kuning semua itu maksudnya sudah jangkitan bakteria. So kita kena mula antibiotik. Kalau jangkitan virus, hidung berair yang color dia putih punya. Ya, putih. So doktor akan tanya, okey, bila you cough ke, dia akan tanya warna apa. Okey, kuning, hijau. So itu sudah jangkitan bakteria. Maka kita mula antibiotik. Okey, So kedua, antiseptik. So antiseptik juga antibakteria punya. Cuma kita tak makan. Antiseptik digunakan di bahagian luar badan sahaja untuk sapu-sapu luka. Contoh luka kita sapu antiseptik, hidrogen peroksida, iodin, asid borik. Ada ini kandungan dia lah yang boleh guna untuk membunuh bakteria tapi di luar badan sahaja. Contoh luka, kaki luka, so kita sapu antiseptik untuk elak jangkitan bakteria, bukan makan. Okey, disinfektan untuk memusnahkan patogen bakteria yang terdapat pada objek bukan hidup, alkohol, formaldehyde. Okey, so antara kita lihat sekarang, kita balik ke kelas SOP, kelas ingat lagi. Setiap kali balik kita lap meja. So itu sebenarnya disinfektan. Disinfektan maksud dia kita bunuh bakteria atau patogen yang ada pada objek bukan hidup. Itu ikut teori dia. Okey, so maksud dia kalau ada bakteria memang berkesan. You pakai alkohol, you pakai semua benda yang kita pakai tu. Okey, untuk spray meja kita lap. Kalau bakteria memang berkesan. Okey, tapi kalau virus adakah berkesan? So itu kena tunggu terbukti lah. Okey, so sekarang masalah COVID ini, kalau kita anggap dia antimikrob, tak boleh. Dia bukannya bakteria, dia virus. So dia masuk badan kita, ya kita kena tunggu antibody kita fight dia. So sistem pertahanan kita akan fight, akan melawan virus COVID itu. Okey, selalunya kita akan menang. H1N1 pun kita boleh menang juga. Sistem pertahanan badan boleh menang, cuma dia akan jadi lemah. Lemah nanti jangkitan bakteria. So jangkitan bakteria tak ada masalah. Dia ada antibiotik. Kita ada pelbagai jenis antibiotik tahap yang kuat, lemah semua ada. Boleh melawan bakteria dalam badan kita. Okey, cuma virus kita tak ada. Tiada ubat punya. Kita hanya boleh mencegah melalui vaksin saja. Vaksin maksud dia suntik ke dalam badan kita, menunggu untuk hasilkan antibody, standby. So bila dapat virus tertentu, antibody kita sesuai untuk melawan virus COVID itu. Okey, itu sebab dia you buat contoh kita buat disinfektan. You spray banyak-banyak dekat rumah, contoh kan. Sebenarnya tidak berkesan sebenarnya. Okey, sebab itu untuk menghapuskan patogen macam bakteria bolehlah berkesan lah. Tapi kalau virus tak berkesan sebenarnya. So antara SOP yang saya lihat, okey, yang sangat bagus, boleh kita apply betul-betul punya. Okey, contoh double mask, pakai double mask. Okey, itu untuk elakkan dia masuk ke sistem respirasi kita sebab COVID-19 ini dia serang respi dulu, sesak nafas dulu. Sesak nafas, oksigen jatuh, organ failure. So meninggal. So dia punya trend macam ni. Masuk sistem respirasi, mengakibatkan oksigen awak jatuh, kurang oksigen, organ mula fail. Organ failure, gagal berfungsi. So kita meninggal. Okay, so lepas tu kedua, jaga 1 meter sebab dia bukannya jangkit dari udara macam tu.
dia jangkit daripada manusia. So manusia jangkit manusia. So kalau kita elak jarak daripada manusia dengan manusia lebih dari 1 meter, so kalau dia COVID pun, you pakai mask, dia punya virus tak akan sampai kita. Okay, so antara dua inilah memang kena patuhi betul-betul. Okay, 1 meter ke atas untuk manusia dengan manusia dan pakai mask. Cuci tangan untuk elakkan kita punya virus masuk ke hidung dan mulut kita. Okay, mulut tak apa lagi banding dengan hidung. Hidung terus masuk ke trachea, masuk ke paru, bahaya. Okay, itu tak elak tangan kita ada virus. That's why kita cuci tangan. So kalau boleh jaga betul-betul SOP, sebenarnya masih okey lagi. Okey, masalah tu ramai kat luar tiada jarak 1 meter. So bila ada seorang kena COVID, dia akan hembus virus itu terus disedut masuk oleh seseorang lah. Okey, dan mask tu boleh tembus pun ya kalau banyak sangat. Okey, chances dia lah. Okey, sini kita ada satu konsep antibiotik perlu dihabiskan supaya bakteria dibunuh sepenuhnya. Okey, kalau tak nanti bakteria itu akan resist antibiotik itu. Dia akan jadi lebih kuat. So kita memerlukan antibiotik yang lebih kuat lagi untuk melawan bakteria yang sama. Okey, maka antibiotik perlu dihabiskan. Selalunya antibiotik 5 hingga 7 hari doktor suruh makan. Tapi 3 hari je saya rasa you dah sembuh. Okey, hari ke-4, ke-5, ke-6 perlu juga habiskan antibiotik tersebut. Okey, kemudian antiseptik tidak dimakan. Ini sapu di luar badan, jangan makan antiseptik itu. Okey, okey, pesakit dengan alahan penicillin. Alahan maksud alergik. Okey, ada orang alergik antibiotik benar. So bila you alergik antibiotik sangat penting akan diberi kad alahan ubat. So itu untuk simpan dalam wallet lah supaya sampai hospital kalau you koma, tak dapat bercakap, pengsan. So kad itu dengan IC sekali akan tahu awak tak boleh diberi penicillin, antibiotik. Kalau tak akan jadi lagi teruk keadaan dia sebab alergik kepada ubat itu. Okey, ini untuk antibiotik. Bukan setakat alergik ubat, kita boleh alergik banyak benda lagi. Okey. So yang alergik kepada makanan semua itu you kena tahu sendirilah. Okey, contoh tak boleh makan kacang, boleh sesak nafas, maka you kena tahulah saya alergik kacang, ingredient yang ada dalam kacang itu. Okey, so saya tak boleh makan. Kalau makan badan jadi gatal, okey, sakit, bintik merah, dia ada kesan-kesan dia. Bengkak, itu antara kesan-kesan yang ringan lah. Bengkak biasalah. Okey, dan serius boleh sampai sesak nafas. Okey, sebab dia mengakibatkan bronkiu mengecut contohlah. Okey, so kita sesak nafas, bahaya ni. Okey, kemudian kita ada kategori satu lagi panggil psikoterapeutik. Tapi buku teks saya tengok dia hanya ada ubat psikotik saja. Ubat psikotik adalah satu jenis di bawah psikoterapeutik. Psikoterapeutik itu kategori besar lah. Okay, di bawah psikoterapeutik kita ada stimulan, kita ada antidepresan, dan kita ada antipsikotik. Antipsikotik itu adalah ubat psikotik seperti yang ada di buku teks. Itu antipsikotik, maksud ubat sakit mental. Okay, so psikoterapeutik maksud kategori untuk penyakit mental lah, pesakit mental. Okay, contohnya stimulan kita pakai untuk apa? Stimulan meningkatkan kecerdasan dan tumpuan. Okay, so seperti amfetamin, kafein. Itu untuk meningkatkan kecerdasan dan tumpuan. Ada orang perlu minum kopi, okay? Kopi untuk meningkatkan kecerdasan dia. Betul lah. Sebab kopi ini ada kafein. Kafein ini salah satu contoh di bawah stimulan. Okay? Tapi dia ada side effect dia. Okay? Iaitu ketagihan. Ketagihan. Okay? Amfetamin pun sama. Kategori drugs. Ketagihan. Okay? Makan banyak boleh naik kecerdasan. Okay? Lepas tu selalu dia akan dalam keadaan yang sorry, tak tahu kategori itu ubat apa. Amfetamin boleh khayal, ya, dalam bahasa Melayu khayal. Okay, so dia akan terlalu cerdas, itu bahayalah. Satu masalah drugs. Okay, kedua,
Antidepresan menenangkan fikiran. Okey, ubat tidur semua itu antidepresan. Okey, kemudian kita ada ubat psikotik untuk rawatan psikosis, iaitu gejala penyakit mental yang menyebabkan pesakit melihat, mendengar dan mempercayai perkara yang tidak nyata. Okey, selalunya kategori macam nampak hantu, okey. Nampak hantu dalam ubat ini memang di bawah penyakit sakit mental lah. Okey, maksud dia sakit mental baru dia nampak benda yang tak nyata. Okey, ada gejala penyakit mental seperti melihat, mendengar, mempercayai perkara tidak nyata. Orang lain tak nampak hantu tapi dia nampak. Okey, salah satu sebab dia sudah ada masalah mental lah. Okey, kalau you hantar ke hospital, dia akan jumpa inilah pesakit mental, akan jumpa doktor sakit mental lah. Okey, iaitu psikiatrik. Okey, psikiatrik selalu akan bagi ubat ni lah, antipsikotik. Okey, haloperidol, chlorpromazine, clozapine, itu semua ubat psikiatrik yang akan keluarkan bagi untuk pesakit mental. So bila dia makan ubat itu, dia akan hilang lah, hantu semua akan hilang. Okey, so itu ikut sains lah, ikut ubat ni. Okey, tapi ramai akan hantar ke Bomor dulu. Okey, masalah ni pesakit mental ramai akan hantar ke Bomor dulu. Lepas tu ada yang setahun jumpa Bomor, dah jadi teruk, lepas tu baru hantar ke hospital. Masa dia hantar ke hospital untuk ward psikiatrik, bukan lagi pesakit mental, maka dia sudah jadi OKU. Kemungkinan dia sebab dipukul dengan kayu, okey, sebab nak halau hantu kan, halau hantu pukul dengan kayu, tumbuk, okey, sepak, okey, menjadikan dah luka, injured, organ dah rosak pun ada. Okey, so sebagai orang yang berpengetahuan, memang ada hantu, memang ada. Okey, dalam agama semua orang memang ada hantu punya. Tapi sebelum you percaya ada hantu, baik you hantar ke hospital, ke ward psikiatrik dulu. Kalau dia selalu jumpa hantu, selalu ada orang cakap dengan dia, ikan boleh sembang dengan dia, itu semua ada masalah mental. Okey, so kita mula dengan rawatan moden dulu. Hantar ke hospital, pergi ke ward psikiatrik, makan ubat, kalau hantu semua hilang, dah tak dengar suara apa-apa, so maksud dia betul lah, dia pesakit mental. Okey. Kalau tak boleh sembuh, ikutlah cara tradisional. Contoh jumpa bomo, jumpa ustaz. Itu trend yang betul lah. Okey, saya tak kata ini mesti lawan agama, bukan. Okey, dalam ubat moden memang ada ubat tertentu untuk hilangkan benda ini, gejala benda ini, simptom. Okey, so itu jalan betul lah. Hantar ke hospital dulu, selalu ni akan sembuh. Okey, so perlu diambil mengikut preskripsi doktor. Okey, menyebabkan ketagihan. Kalau stimulan menyebabkan ketagihan macam amfetamin, okey, itu semua kategori drugs yang bahaya jugalah. Kalau sentiasa makan menyebabkan ketagihan. Okey, mengakibatkan ini ubat psikotik, pergerakan muka dan badan yang tidak normal. So kalau pesakit mental ini, you nampak dia air liur keluar, lepas tu tangan gigil, okay, badan pun gigil, shake, itu sebenarnya selamat sebab dia tengah makan ubat haloperidol, contoh ubat sakit mental. Okay, itu sebab dia dapat side effect tu, pergerakan muka yang tidak normal. You nampak macam plate air liur keluar macam tu je, so plate kan. So itu normal benar sebab side effect ubat psikotik tu tinggi, kesan sampingan dia. Okey, kalau pesakit mental yang sihat macam kita, okey, pakai baju cantik-cantik, sembang elok-elok, itu bahaya. Okey, itu mungkin bunuh awak pun nanti. Sangat bahaya. Okey, sebab dia tinggalkan semua ubat yang dia makan tu. Dia tak makan tu sebenarnya, yang ubat sakit mental tu. Okey, so nanti dia percaya benda yang tak kena. Dia percaya dia dengar suatu, awak marah dia, so dia pun lawan dengan awak, gaduh, macam itulah. Itu penyakit mental. Okey, bahaya. So mengakibatkan kejang dan menggeletar. Okey, sentiasalah, itu ubat psikotik punya side effect. So ubat psikotik side effect-nya memang tinggilah. Sentiasa boleh mengakibatkan kejang, menggeletar. Menggeletar maksud dia shake. Nampak pelik lah, badan dia sentiasa menggeletar. Okey.
So kita sampai hari inilah ada sedikit lagi 3 muka surat kita akan sambung termasuk kosmetik nanti. Okey, terima kasih. Kita akan sambung next untuk modul yang sama.